tu'assif, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir al-asir alayka yasir. Allahumma inna nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hath 'ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wad-du'a' ilal huda wad-dalalati 'ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardati wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ni sekali lagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu untuk meneruskan lagi pembacaan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan kita dengan kitab ini. Allah Subhanahu wa taala kurniakan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan taufik untuk kita mengamalkan ilmu yang kita dapat. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi kita sampai kat mana dah? Wa ammal 'irdu. Hayallah iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi amin. Wa ammal 'ilmu fa in tabtahu aw bahattahu aw shatamtahu فحقك أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك عنده وأن تستحل من صاحبه إن أمكنك هذا إن لم تخش زيادة غيظ وأيد فتنة في إظهار ذلك وتجديده فإن خشيت ذلك فالرجوع إلى الله تعالى ليرضيه عنك والاستغفار الكثير لصاحبه. وأما الحرمة بأن كنته في أهله أو ولده أو نحوه فلا وجه للاستحال والإظهار لأنه يولد فتنة للاستحلال استحل يستحل استحلال maknanya minta halal. فلا وجه للاستحلال والإظهار لأنه يولد فتنة وغيظا بل تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنك ويجعل له خيرا كثيرا في مقابلته فإن أمنت الفتنة والهيجة وهو نادر. والهيجة أي هيج الفتنة، هيج فتنة وهو نادر فتستحل منه. وأما في الدين بأن كفرته أو بدعته أو ضللته فهو أصعب الأمور فتحتاج إلى تكذيب نفسك عند من قلت له ذلك وأن تستحل من صاحبك إن أمكنك وإلا فالابتهال إلى الله تعالى جدا والتندم على ذلك ليرضيه عنك. طيب فتح الله لك وهداك وجعلك من الصالحين. Jadi kita masih lagi membicarakan tentang aqabah yang kedua, iaitulah aqabatu at-taubah. Dan di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan bagaimana cara untuk kita nak bertaubat. Cara kita nak bertaubat dia mengikut dosa yang kita buat. Dosa tu ada dua, satunya dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahu mabniyun 'alal musamahah. Dosa dengan Allah ni dia bina di atas musamahah. Maknanya kita minta ampun sungguh-sungguh dengan dia, dia akan ampun. Benar kita bertaubat kepada dia, dia akan ampun. Satu lagi dosa yang berkait dengan manusia. Ini yubna 'alal muqassah. Oh ni ada hak yang perlu kita kena tu tunaikan. Lagi mana kita dah selesai dengan orang, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan ampunkan kita. Dosa kita dengan Allah dibahagikan kepada dua. Satunya dosa sebab kita meninggalkan kewajipan. Cara taubat dia
dengan makna kita taubat kepada Allah, cukup syarat-syarat taubat. Kemudian kita qada apa yang luput daripada kita. Dan masa kita qada, kita jangan anggap itu sebagai hukuman, tapi kita kena anggap itu sebagai peluang untuk kita nak cover semula apa yang telah luput daripada hidup kita. Kalau kita mati dalam keadaan benda yang fardu tak dapat kita sempurnakan, kita berada dalam kerugian yang amat besar. Jadi rahmat dan belas ihsan daripada Allah, dia masih bagi peluang kepada kita untuk kita nak qada. Disyariatkan qada apa-apa kefarduan yang difardukan yang kita tinggal. Kalau Tuhan tak syariatkan qada, maka tak ada peluang kita. Sebab bila kita qada, mana kita buat benda yang wajib. Kalau kita tak qada, kita buat hak sunat, jadi sunat je. Jadi kita terlepas yang wajib tu. Yang wajib amat-amat kita perlukan dalam hidup kita. Jadi rugilah kalau orang kata kalau kita tinggal sembahyang dengan sengaja, tak wajib qada. Hanya wajib taubat saja. Memang rugi sangat. Jadi hak yang dia tak qada tu, dia takkan dapat pahala tu, pahala fardu tu, pahala wajib, bukan pahala sunat. Kalau dia sembahyang hak sunat banyak-banyak pun benarnya tak mampu untuk nak menampung satu qada yang ditinggalkan. Jadi kerana itu, bukan kerana itulah, kita melihat bahawa jumhur ahli sunnah wal jamaah berpandangan, empat mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi berpandangan bahawa wajib kita qada sembahyang yang kita tinggal. Sama ada tak sengaja, apatah lagi dengan sengaja. Hikmat dia, maka kita dapat cover semula apa yang telah luput daripada kehidupan kita. Kalau orang tu betul-betul nak kembali kepada Allah, alhamdulillah, Tuhan wajib qada. Maka dia buat setakat mana yang dia mampu, dia mampu buat. Kalau Tuhan tak wajibkan qada, lepas dah. Dia tak akan boleh cover semula dah. Sebab qada ataupun perkara yang wajib ni, pahalanya cukup besar, dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala amat besar apabila kita melaksanakan yang wajib. Dianggarkan satu yang wajib mengatasi 70 kali yang sunat. Satu yang wajib mengatasi 70 kali yang sunnah. Itu kalau kita tak buat yang fardu, yang sunat tak mampu untuk nak menampung, walaupun kita buat sepanjang umur kita. Jadi rugi sangat-sangat. Itu dosa meninggalkan kefarduan ataupun kewajipan, tinggalkan benda yang wajib. Satu lagi dosa kerana melakukan yang haram. Dosa kita buat yang haram, kita tinggal sembahyang atau bukan, kita minum arak contohnya, kita apa-apalah dosa kait dengan Tuhan, dengan makna perkara yang haram yang Tuhan larang, kita pergi buat. Hak tu cara dia, kita taubat, cukup syarat-syarat taubat yang 3 ataupun 4 tu. Kemudian habis gitu je. Tak perlu qada apa-apa tu, tak perlu qada. Ini dosa dengan manusia. Manakala dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dosa dengan manusia pula, selain daripada kita kena taubat, kita kena selesai dengan manusia. Ini alal muqassah ni. Muqassah ni dengan makna qisas, dengan makna balas. Mana lagi dia tak maaf, lagi tu Tuhan tak akan bagi pengampunan. Selama mana manusia tu tak maaf kepada kita, kalau kita bersalah, selama itulah Tuhan tak akan bagi pengampunan kepada kita. Kalau dengan Tuhan, taubat sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan terima. Boleh serah pula-pula. Hak ni tak boleh. Hak ni kena selesai juga dengan orang. Kena selesai juga dengan orang. Dosa dengan orang ni sama ada kita dosa dengan dia kerana kita menzalimi diri dia. Menzalimi diri dia. Maknanya kita tumbuk dia, kita kerak hidung dia, kita bunuh anak dia. Maka hak tu, lepas pada kita taubat, maknanya kita menyesal dengan benda yang kita buat. Kita berazam untuk tidak mengulanginya lagi pada masa yang akan datang. Selain daripada tu, kita kena selesai dengan orang, dengan makna kita kena bagi peluang kepada dia ataupun kepada wali dia untuk balas kezaliman yang kita buat kepada dia. Kalau tidak, tak selesai. Ataupun kita minta maaf dengan dia. Kalau dia kata aku tak mau maaf, aku nak balas mula, maka wajib kita kena serah diri kita untuk dia balas kepada kita supaya dosa kita tu diampun oleh Allah. Ini payah. Kalau dosa dengan orang payah. Andai kata kalau dia ada lagi, wajib kita kena serah diri. Kalau dia suruh bayar, wajib kita kena bayar. Kalau dia suruh
Kalau dia maaf, alhamdulillah. Kalau dia maaf, alhamdulillah. Maknanya kita kena selesai dengan dia. Maknanya kalau selesai dah dengan dia, barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan terima taubat kita. Lagi tak selesai dengan dia, walaupun kita tak ada dosa baru dah, tapi dosa tu tetap melekat pada kita, tetap membelenggu kita. Makna sialnya dosa tu masih melekat kepada kita. Kita tak bebas sepenuhnya daripada dosa. Baik. Kalau benda yang berkait dengan irdun pula. Irdun ni kita kata berkait dengan maruah dia. Berkait dengan maruah dia. Contoh dia, fa'inil tabtahu, sekiranya engkau mengumpat dia sehingga jatuh dia punya maruah dia. Au bahattahu, bahatta yabhatu ni maknanya kamu tuduh dia. Bahattahu, kamu tuduh dia. Dia tak buat, mu kata buat. Kamu fitnah dia. Kalau ribah tu memang betul dia buat gitu, tapi maruah dia jatuh. Kena pergi selesai dengan dia. Kena selesai dengan dia. Au syatamtahu, ataupun kamu kutuk dia. Syatama yashtumu ni maknanya kamu kutuk dia, kamu laknat dia, kamu maki kepada dia. Fahaqquka an tukadziba nafsaka baina yaday man fa'alta dzalika indahu. Maka menjadi kewajipan kepada kamu. Fahaqquka, maka ai haqqu alaika, wajib ke atas kamu selain daripada taubat. Taubat ni maknanya kita menyesal, kita berhenti dan kita berazam untuk tidak ulang dan kita minta ampun daripada Tuhan. Selain daripada tu, wajib kita mendustakan diri kita baina yaday, di hadapan orang. Man fa'alta dzalika indahu, orang yang kamu buat begitu, kamu mengupak, kamu menuduh di hadapan dia. Mu kena betul dengan orang tu. Bukan setakat dengan orang hok kita tuduh tu, kita kena betul minta maaf dengan dia. Orang hok yang kita tuduh di hadapan dia. Contoh, kita kata ke si A tu mencuri. Si A tak curi pun, kita khabar orang dia tu curi. Jadi orang yang kita khabar tu, dengan dia pun kita kena settle. Maksudnya kita kena pergi jumpa dengan orang yang kita khabar tu, kena maklum kepada dia, saya dulu saya menipu, bukan saya tak betul. Ataupun dulu saya mengupak kepada dia sebab saya bengang kepada dia. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh tu. Jangan main kalau orang cerdik tak buat kerja gitu. Orang hak bodoh dia ganggok je. Kalau orang hak cerdik, cari nyesal. Kalau tak buat gitu, tak selesai. Kalau tak buat gitu, tak selesai. Wa antastahilla min sahibihi, dan selain daripada tu, kamu kena minta halal daripada tuang yang kamu umpat dia, tuang yang kamu fitnah dia. In amkanaka, kalau kamu mampu. Kalau kita mampu buat, dia masih ada lagi, kena pergi khabar kepada dia, kena pergi minta maaf dengan dia. Kemudian kena settle dengan orang yang kita buruk-burukkan image dia. Settlenya ke mana? Dengan cara kita dustakan ke atas diri kita. Kita kata saya bersalah dulu, saya mengupak kepada dia, saya taubat dah daripada Allah, tak nak mengupak dah. Kalau orang yang kita fitnah, kita kata dia tak buat gitu, saya tuduh dia, saya yang salah, saya yang jahat, dan saya taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau kita main dengan WhatsApp, dengan Facebook, amal mana orang yang baca tu, amal mana orang yang terpengaruh tu, banyak mana maruah dia yang jatuh tu. Walhasilnya kalau tak taubat sungguh, kau balik awal lah di akhirat bila-bila, dia akan jadi orang yang muflis lah di akhirat bila-bila. Dah lah ibadat tak banyak mana, kejahatan pula bang. Wal'iyadzubillah. Ini kalau begitu sikap kita, sampai nak berzikir buih mulut pun, tak degih apa pun. Sampai nak bangun tengah malam, tak tidur malam pun, tak jadi apa pun. Hati tetap akan jadi kotor. Sebab kesialan dosa tu masih melekat pada dia. Dia kena selesai tu dulu. Nak jadi ahli tarekat ke, nak jadi apa ke, kena selesai tu dulu. Nak jadi wali ke, kalau tidak bukan jadi waliullah, jadi wali syaitan, wali syaitan. Ni orang kata mahajarnya dah dosa, lebih lagi dosa sesama manusia. Saya nak minum air awal hari ni sikit. Rasa dah getok. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dah getok kan ni. Alhamdulillah, lega sikit rasa.
Jadi kalau kita tak buat lagi gitu, jangan ada tebing buat. Kalau hok buat dah gitu, cuba selesaikan. Sekurang-kurangnya kita berhenti daripada buat. Jangan cari nyakit. Hadza illam takhsha ziyadata ghaizin, ini kalau kamu tidak bimbang, kamu tidak takut ziyadata ghaizin akan bertambahnya kemarahan. Kalau kita kabur ke dia, kayak gini, molek-molek kawan, balahannya. Dia kata gua ni, aku tak suka mu. Aku buat baik kamu gini, buat aku. Faham dia ni, aku tak berkawan kamu. Jadi kau teruk, jadi balah dengan dia. Hak tu tak sepatutnya kita kena kabur lah. Tak sepatut kita kabur. Tapi dengan orang hak kita buruk imej dia tu, waktu kita kena betul. Dengan orang yang kita buruk imej dia, waktu kita kena apa? Betul. Dengan dia kita tak perlu kabur. Kalau kita bimbang, bila kita kabur menyebabkan berlaku fitnah yang lagi besar. Antara fitnahnya iaitulah dia sebut sini ziyadata ghaizin. Ziyadah makna bertambah, ghaizin kemarahan. Ghaiz ayo ghadab. Orang mesti kata za'al. Za'al. Ghadab, za'al, ghaiz. Ghaiz ni kemarahan yang kuat. Wa haiji fitnah, ataupun dia menggerakkan fitnah. Molek-molek kita kawan dia, baluhannya lepas pada tu. Fi izhari zalika, kerana kita menzahirkan itu dosa yang kita buat kepada dia. Wa tajdidihi, dan kita memperbaharui fi izhari zalika, fi tajdidihi, pada membaharui akan dia. Benda tu mungkin lama dah, bila kita pergi kabur dia jadi baru semula. Hak gitu tak sepatutnya kita kabur tu senyap je lah. Cuma dalam hati tu kena ada buah bimbang lah, bimbang-bimbang, takut Tuhan dah ampun dosa kita. Bimbang-bimbang, takut di hadapan Tuhan bila-bila dia nak dakwa kepada kita. Tapi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala selesai insya-Allah. Wa yajabi. Tadi liyurdiyahu farruju' fa in khashita dhalika, kalau kamu bimbang dhalikal mazkur, mu bimbang apa benda yang disebut tu, dengan makna kalau mu kabur menyebabkan dia marah pula kepadamu, jadi balah pula, jadi fitnah pula, farruju' ila Allah, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan makna taubat sungguh-sungguh kepada Allah, mengadu kepada Allah, minta sungguh-sungguh daripada Allah. Liyurdiyahu anka, supaya dia redha terhadapmu, supaya dia tak nak membalas akan kejahatanmu itu di hadapan Allah bila-bila. Jadi bila kalau gitu, kita kena mensolehkan diri kita. Mensolehkan diri kita, biar Tuhan siang kita. Dan kita minta sungguh-sungguh dengan Allah supaya Allah bebaskan kita daripada dosa tadi. Sungguh-sungguh. Bila kita sungguh-sungguh, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah dan dia Maha Berkuasa. Dia boleh buat apa benda yang dia nak buat. Tak pelik dia balik hati orang tu, jadi beri kemaafan kepada kita di akhirat bila-bila. Tapi kita kena benarlah dengan Allah. In tasduqillah yasduqka. Kalau kamu benar dengan Allah, Allah akan benar dengan kamu. Wa yaj'alu lahu khairan katsira fi muqabalatihi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bagi orang yang kita zalimi itu khairan, akan kebaikan, katsiran, yang banyak, fi muqabalatihi, sebagai balasan kepada keredaan dia kepada kita. Jadi kita kena buat pahala banyak-banyak. Bagi sedekah, hadiah pahala kepada dia. Kalau kita baca Quran khatam, hadiah pahala kita kepada dia. Dalam waktu yang sama kita kena rasa takut dan juga harap. Takut-takut amalan kita Tuhan tak terima. Harap-harap amalan kita Tuhan terima. Jadi lepas pada tu nak ngumpat lagi, mestinya tak boleh lah. Periklah kita ni. Nak tuduh orang lagi, mestinya tak boleh lah. Sebab kita dah rasa periknya dosa menyakiti orang. Itu maknanya otak kita Tuhan telah buka. Tuhan dah bagi futuhat kepada hati kita. Mudah-mudahan Allah ta'alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Baik.
Fa in aminta al fitnah wal haija, sekiranya kamu rasa aman, maknanya kamu rasa sejahtera daripada fitnah. Fitnah keadaan yang kurang senang yang mungkin berlaku apabila mu cerita kepada dia. Wal haija ay haijil fitnah, ataupun kamu rasa aman daripada bangkitnya fitnah. Dengan makna kalau kita kenal kawan kita tu, kalau kita khabar dia tak marah dah. Sebab kita jamin nasi lemak banyak dah ke dia. Tiap-tiap hari, 40 hari dah kita jamin dia. Maknanya kalau kita khabar pun, apa dia kata alfalfah. Gitu. Wa huwa nadir ni jangan-jangan. Manusia jangan-jangan. Kecuali orang yang baik. Tu pun kadang-kadang dia berasa juga. Bahasa mu ni. Cara tu aku buat baik. Kamu buat gitu ke aku. Kecuali dia tu para wali. Wali lah ingat. Wali dia nampak ni ujian daripada Allah. Allah nak bagi pahala banyak kepada aku ni. Dan aku nak kongsi pahala tu dengan kawan aku. Sebab jahat mana dia pun, dia tetapkan kawan aku. Ni beruntung kalau kita gaul dengan orang yang sampai. Banyak tinggal? Wa huwa nadirun. Ada lagi? Dalam kitab kita ada tak? Ada lagi pun benda? Begitu. Fa in khashita dhalika farruju ila Allah Ta'ala liyurdiyahu anka wa yaj'ala lahu khairan katsira fi muqabalatihi. Wal istighfarul katsir li sahibihi, itu tinggal. Dan hendaklah engkau beristighfar yang banyak-banyak li sahibihi, kepada tuang dia. Tuang mana orang yang engkau umpat itu, ataupun orang yang engkau fitnah itu. Minta istighfar banyak-banyak untuk dia. Untuk dia, maknanya kita kata ya Allah, ampunilah dia, ampunilah dia. Waktu yang kita disunatkan setiap kali masuk waktu petang dan juga pagi, kita kata astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Dan mudah-mudahan orang yang kita sakiti itu masuk di situ. Allah bagi pengampunan kepada dia. Dan disunatkan, disuruh kita berdoa apa dia? Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabb wa lidzawil huquqi alaina. Dan juga berilah pengampunan, bagilah rahmat kepada zawil huquq alaina, orang-orang yang mempunyai hak ke atas aku. Orang-orang yang mempunyai hak ke atas aku untuk aku tunaikan. Mana hak dia? Antara hak dia ni, kita sakiti dia, dia akan dakwa kita di hadapan Allah. Mana orang yang punya hak ni, kita minta pengampunan dengan dia, kepada dia, supaya apa? Supaya Allah lembutkan hati dia, sehingga dia redha kepada kita di akhirat bila-bila, dan dia tak dakwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal hurmatu, situ ke? Betul dah? Habis dah? Wal istighfar kasir, dah serupa je. Mana tinggal ni? Wa huwa nadirun. Hadza ilam takhsha tawzi wa rasul. Fa in khusyita zalika farruju ila Allah liyurdaka wal istighfar katsir sahibi. Amma al hurmatu waktu kita baca hurmah lalu dah. Betul. Hurmah tak sebut lagi. Okey. Wal istighfarul katsiru li sahibihi, dan kena istighfar yang banyak kepada tu tuang dia. Istighfar banyak-banyak. Mohon pengampunan daripada Allah untuk dia. Mana buat kebajikan untuk dia lah. Kalau kita khatam Quran, niatkan kita hadiah pahala kepada dia. Kalau kita bersedekah, kita niatkan hadiah pahala kepada dia. Dengan harapan kayak gitu, Tuhan bagi pilihan kepada dia, nak mana ni? Nak pahala ke nak balas? Semestinya dia akan ambil pahala. Habis, ini pada irdun. Irdun ni makna kita jatuhkan dia punya maruah. Bila kita jatuh maruah orang, kita kena settle maruah di hadapan orang yang kita jatuhkan maruah dia di hadapan orang tadi. Jadi ataupun maknanya kalau kita buat sesuatu yang menyebabkan image dia jatuh, jadi kita kena cover semula, kena settle semula. Kalau tidak,
Dia dakwa kita di hadapan Tuhan bila-bila, boleh nyo kita. 2 T atas kepala. Wa ammal hurmatu, adapun hurmah pula. Hurmah ni kehormatan yang tak boleh kita langgar. Kehormatan yang tak boleh kita langgar. Bi an khuntahu fi ahlihi. Guana bentuk kita langgar kehormatan dia dengan cara engkau khianat dia pada keluarga dia. Anak puang dia, muskodeng anak puang dia. Skodeng bini dia sebagai contohnya. Maruah dia tu. Ataupun kamu buruk-burukkan image. Ni maruah dia ni. Au waladihi, ataupun anak dia. Au nahwihi, ataupun yang seumpama dia. Yang jenis maruah ni. Jenis maruah ni dia tak ada rugi apa, tapi maruah dia jatuh. Orang kata kehormatan, bukan maruah. Kehormatan dia jatuh. Fala wajha lil istihlal wal istizhar wal izhar. Maka tidak ada wajah, tidak ada ruang untuk kita nak minta halal. Ni kalau minta halal kau, walhasilnya berlaku benda buruk. Kita skodeng anak dia. Tiba-tiba nak pergi minta maaf. Kita piyah atas kepala dah, pakai serban belakang dah, mengajar orang dah. Tiba-tiba nak ikabur dulu, saya pun nak skodeng. Pocin kau pegok masa tu. Dah, sebagai contoh. Dia kata bahasa sungguh ni. Ni maruah ni bukan maruah, kehormatan. Kait dengan kehormatan ni fala wajha lil istihlal wal izhar, untuk kita zahirkan. Li'annahu, kerana hak ni kalau kita zahirkan, kita nyatakan kepada dia ataupun kepada siapa-siapa, yuwallidu fitnatan, dia akan melahirkan fitnah. Wa ghaizan, dan juga kemarahan. Bal hak ni, bal kita nak khabar minta halal kepada dia tak boleh, nak minta maaf dengan dia tak boleh. Tapi selama mana kita anggap kalau kita minta maaf dah akan jadi fitnah, tu kita kena minta maaf lah. Tapi kebiasaan ni manusia bila kait dengan kehormatan ni, payah sikit dia nak maaf. Biasanya dia akan terlekat dalam hati dia. Jadi hak ni sebaik-baiknya kita tak kabur kepada dia. Sebaik-baiknya kita tak minta maaf dengan dia. Bukan kerana kita nak lari, tapi nak jaga supaya tidak berlaku kemudaratan yang lagi besar. Bal tatadarra'u ila Allah, bahkan hak ni hendaklah kamu betul-betul merendah diri di hadapan Allah. Tatadarra' dengan makna berdoa dalam keadaan penuh pengharapan kepada Allah. Tadarru', doa dengan penuh pengharapan kepada Allah. Doa sungguh-sungguh. Liyurdiyahu anka, supaya dia redha, orang yang engkau langgar kehormatan dia itu redha kepada kamu. Wa yaj'ala lahu khairan katsira, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk dia, untuk orang yang kita langgar kehormatan dia itu kebaikan yang banyak, fi muqabalatihi, sebagai ganti ataupun sebagai balasan. Muqabalah ni balasan ataupun ganti akan keredaan dia kepada kita. Jadi kita pertamanya kita kena mengadu kepada Allah. Kita ni dalam keadaan desak guana-guana pun Allah tetap tuang kita. Jahat setara mana kita kena ingat Allah tetap tuang kita. Dia bukan hanya tuang kepada orang-orang yang baik, bahkan juga tuang kepada orang-orang yang berdosa. Jangan putus asa daripada rahmat dia. Ada jalan. Bila kita ngadu kepada dia, bila kita gantung kepada dia, dia akan buka jalan kepada kita. Bila dia nak buat sesuatu, idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Hati manusia ni duduk di antara dua jari Tuhan yang bernama Rahman. Jadi, apa-apa keadaan kita, bila habis dah, tak ada kudrah, tak ada iradat dah, tak ada ring dah orang panggil, kita kena rendah diri betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada peluang kepada kita. Selama mana kita masih belum mati. Dah mati tak ada. Sebelum mati, jahat secara mana pun masih ada peluang. Fa in aminta al fitnah wal haija, dan jika engkau rasa aman daripada fitnah, wal haija, dan haijal fitnah. Haija ni kita kata taharruk al fitnah. Makna bergeruknya fitnah tu. Hidup semula, bangkitnya fitnah. Fahuwa nadir, dan ini jarang-jarang.
Biasanya jarang. Kalau benda hok kait dengan kehormatan ni, biasanya orang akan rasa bengang kepada kita. Molek-molek kita kawan dengan dia, sekarang dia mula berburuk sangka kepada kita. Baik-baik hubungan kita rapat, tiba-tiba jadi baloh hanya dengan dia. Fatastahilla minhu, maka hendaklah kamu minta halal daripadanya. Mana selama mana boleh minta halal, selama mana tidak mudaratkan. Kalau kita minta halal, wajib kita kena minta halal. Minta halal dengan makna minta maaf. Tapi kalau mudaratnya menjadi semakin besar, waktu tu jangan kita minta lah. Dan kita kena mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena mengadu kepada Allah. Taubat sungguh-sungguh, mengadu kepada Allah. Baik. Yang berikutnya pula amma fiddin, ya Allah. Baca dah tadi tak? Amma fiddin baca dah tak? Baca dah. Wa amma fiddin, ada pun pada agama orang pula. Kita serang dia pada agama dia. Guana? Rupa dia guana? Bi an kaffartahu, kamu mengkafirkan dia. Mengkata dia tu kafir. Au bada'tahu, kamu bid'ahkan dia. Masuk dalam Facebook ni ahli bid'ah dan sebagainya ni. Sedangkan orang yang kita kata bid'ah tu tak bid'ah pun. Tapi kerana kita terpengaruh dengan fahaman Wahabi, maka banyak bukan bid'ah kita bid'ahkan. Orang yang soleh kita panggil dia ahli bid'ah. Ni payah ni. Kalau ni hak payah ni. Kerana tu jangan terpengaruh dengan Wahabi. Dan terpengaruh dengan Wahabi, banyaklah penyakit yang akan melekat pada kita. Ni mudah-mudahnya tu ahli bid'ah. Ni ahli bid'ah. Ini musyrik. Ini astagfirullahalazim. Tokoh, orang kata tokoh ulama yang besar, tokoh mursyid yang besar, tokoh agama yang besar, oleh ada ahli bid'ah ni. Ahli bid'ah, penyembah kubur, mereka hadis palsu, astagfirullah. Ini serangan kepada agama seseorang. Ini satu benda yang amat bahaya. Bi an kaffartahu, betul taswir, untuk taswir. Bi an kaffartahu, taswir gambarannya kamu kufurkan dia. Au bada'tahu, kamu bid'ahkan dia. Au dhallaltahu, kamu sesatkan dia. Kamu kata dia puak-puak sesat ni. Fahuwa as'abul umur, inilah perkara yang paling bahaya. Yang paling bahaya. Kalau kita kafirkan dia dalam keadaan dia tak kafir tu balik pada kita wallahi. Kita bid'ahkan dia dalam keadaan dia bukan ahli bid'ah tu balik kepada kita. Akhir sekali habis amalan kita, Tuhan tak terima. Jangan main-main. Bukan benda main-main. Lebih-lebih lagi di kalangan para ulama. Ulama cara dia memikir bukan macam kita. Fikiran dia luas. Kita sepik sebab kita tengok agama daripada bawah tempurung. Para ulama dia tengok agama daripada mata burung. Ni mata burung tengok ke atas. Luas agama. Jadi ni syirik, ni bid'ah, ni kufur, dah. Ni ada khilaf, biarkan dia. Ni ada khilaf, biar. Anak murid aku kena pegang ni. Tapi kalau orang lain ikut pada dia lah. Selama mana dia ada sana orang ni. Ada. Profesor Dr. Ali Jumaat, orang tanya dia tentang hukum isyak rokok. Hukum isyak rokok. Dia kata aku fatwa rokok haram. Anak-anak murid aku kalau isyak rokok jangan belajar dengan aku. Tapi tok guru aku isyak rokok. Tok guru dia Syekh Yasin Fadani isyak rokok. Siapa aku kata aku nak menyesatkan tok guru aku. Musnid ad-dunia, bukan kata orang biasa-biasa. Hak bahagian dia aku tak berkonsep. Itu hal dia. Dia ada ijtihad dia yang tersendiri. Dia buat kerja dalam keadaan dia tahu benda yang dia buat. Tengok para ulama. Kita tengok siapa duduk depan kita tu. Jangan hukum dengan hukum yang sama. Ni tak kira tok guru ke, kadang-kadang tok guru buat tu kan salah pun. Rinji hai di kereta macam ke baru ni. Bukan salah pun rinji hai di kereta tak salah dia pun. Kalau ikut pandangan jumhur ahli sunnah tu, ini tidak boleh kita biarkan masuk dalam masyarakat kita ini. Astagfirullahaladzim. Ini kita kata bila tengok sesuatu daripada bawah tempurung ni. Itulah dia pandangan Salafiyah Al-Wahabiyah. Yang dia duk laung, dia kena terbuka, orang lain taksub. Hak taksub sebenarnya dia. Hak yang tidak terbuka sebenarnya dia. Hak mana hak dia kata ke orang tu semua dia menceritakan tentang diri dia. Hak yang kata bid'ah tu yang dia, hak yang kata buat amalan-amalan yang bid'ah itu dia juga. Bid'ah sebenarnya bid'ah dari sudut akidah. Akidah dia benda
Tuhan bertepat, tu hak bid'ah. Bid'ah tengah-terang tu. Bid'ah tengah-tengah. Tapi dia nampak diri dia nampak orang. Salah. Kok dia molek. Wala'iyadzubillah. Kita bila belajar ni kita kena buka fikiran kita. Jangan mudah nak menyesatkan orang, nak bid'ahkan orang. Tengok siapa orang di hadapan kita tu. Orang sama level dengan kita ke? Kalau sama dengan level kita, kawan kita, bolehlah kita ketok kepala dia. Tu pun je balas juga. Belepuk, gocoh hanya dengan dia ni. Ini tokoh-tokoh besar, para ulama. Kadang-kadang kita tak setuju berkenaan dengan politik. Dia ulama besar. Akhir sekali kita kata, ini tak ada jiwa Islam, tidak. Astagfirullahaladzim. Jadi, kita kena berhati-hati bila berhadapan dengan orang-orang yang besar ni, orang-orang yang mempunyai orang kata kedudukan dalam agama. Fatahtaj ila takzib nafsika inda man qulta lahu dhalik. Maka kamu perlu, maknanya kamu wajib mendustakan diri kamu. Kamu kata kamu dusta, kamu kata kamu salah, kamu kata kamu jahat, kamu kata kamu yang sesat di hadapan orang yang kamu ungkapkan itu di hadapan dia. Kalau dalam Facebook kau MLT, orang duk kutuk Dr. Ali Jumaat mengakuk lah kayak gini. Dia akhirnya orang duk kutuk baba-baba besar-besar tu mengakuk lah kayak gini. Kita tak setuju dengan pandangan dia, itu bab lain. Kalau kita ada sandaran, kita ikut ulama lain, tak ada masalah apa-apa lah. Kita tak setuju dengan, kita tak ikut pandangan Imam Malik bin Anas. Tak apa kita ikut pandangan Imam Syafi'i sebab kita mazhab Syafi'i. Tak wajib pun kita ikut. Tapi kalau sampai ke peringkat kita menyerang, itu memang cari penyakit lah. Kita kena letaklah hati kita bahawa luhumul ulama masmumah. Daging para ulama itu beracun. Wa fa'lullah, dan balasan Allah limuntahik hurmatihim ma'lumah, bagi orang yang melanggar kehormatan mereka ni, membid'ahkan mereka, mensyirikkan mereka, maklumah, itu suatu benda yang maklum dalam sejarah hidup manusia. Paling-paling kurang hati jadi keras, yang akhir sekali bawa kepada su'ul khatimah. Mati dalam keadaan tangga imam. Wala'iyadzubillah. Taib. Wa antastahilla min sahibika in amkanaka. Namu kena minta maaf daripada kawan kamu tu, daripada tuang dia tu, yang kamu memburuk-burukkan agama dia tu, in amkanaka, selama mana kamu mampu. Lagi boleh minta maaf, kena minta maaf. Dah lah kita kena betul tu, kena settle. Saya kata dulu salah. Kalau kita guna Facebook, merata-riti dah, orang ni share, habis dah. Lagi minta maaf bila tu? Orang yang tuduh ulama-ulama sembah kubur, lagi minta maaf bila tu? Walhasilnya jadi orang yang muflih lah di akhirat bila. Wa illa, dan jikalau tidak, kamu tak mampu untuk nak minta maaf. Nak minta maaf dengan dia tak mampu dah. Sebab dia mati dah sebagai contoh. Fal ibtihalu ilallahi jiddan. Jiddan maknanya sungguh-sungguh. Mungkin dia merayu sungguh-sungguh kepada Allah supaya Allah melembutkan hati dia untuk beri kemaafan kepada kita di hadapan Allah bila-bila. Wattanaddumu, dan hendaklah engkau zahirkan kekecewaan, penyesalan. Tanaddum ni kita zahirkan penyesalan. An-nadam itu penyesalan duduk dalam hati. Bila tafa'ala, itu kita zahirkan pada anggota. Faqru, itu sifat hati, fakir kepada Allah. Tafakkur ataupun iftiqar kita zahirkan. Kita zahirkan dengan cara akak tangan tinggi, dengan cara kita merayu-rayu kepada Allah, dengan cara kita menangis-nangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena tanaddum ala zalik. Kena zahirkan penyesalan kita. Liyurdiyahu anka, supaya Allah meredakan dia, meredakan orang yang kamu serang agama dia tu daripada kamu. Ini bahaya sangat-sangat. Bahaya sangat-sangat. Baik. Wa jumlatul amri, dan kesimpulannya, fama amkanaka min irda'il khusumi, selama mana mu mampu untuk irda'al khusum, untuk menjadikan orang yang kamu sakiti itu memaafkan kepada kamu, amilta, hendaklah kamu kena buat. Kamu kena buat.
Selama mana mu mampu minta maaf dengan dia, minta halal dengan dia, balas semula, ganti semula apa yang kamu ambil, mu kena buat gitu. Kalau mu tak buat dengan sebab malu, maka dosa tu masih melekat pada mu. Dengan makna kesialan tu masih lagi melekat pada kamu. Apa dia sialnya dosa ni bila dia ada pada kita? Satunya, kita terhalang daripada taufik. Yang keduanya, amalan kita tu terhalang daripada al-qabul. Kalau hak tu kita tak dapat masa hidup, hidup kita hidup yang tak ada makna. Hidup kita hidup yang sia-sia. Jadi kita bukan manusia dah pada waktu tu. Jadi manusia sia dah. Hidup dia semata-mata untuk nak cari api neraka. Wala'iyadzubillah. Baik. Wa ma lam yumkinuka, apa yang kamu tak mampu, selama mana mu tak mampu, tak boleh dah. Orang tu mati dah, kita nak bayar semula, tak ada duit, minta maaf, dia tak maaf. Nak buat ke mana? Raja'ta Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah engkau kembali kepada Allah bitadarru', dengan cara merendah diri, berdoa, memohon, munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta sungguh-sungguh. Biar sampai kita nangis, ya Allah lembutkanlah hati dia, ya Allah di akhirat bila-bila, supaya dia maafkan aku, ya Allah. Kalau dia tak maafkan aku, maka aku akan terperangkap dalam kesialan dosa aku, ya Allah. Maknanya kabur gitu kepada Tuhan. Zahirkan tanadum tu. Ataupun zahirkan tanadum kita tu. Tanadum ni apa? Zahirkan an-nadmu. Zahirkan penyesalan kita di hadapan Allah sungguh-sungguh. Wasidq, dan hendaklah benar. Kalau ada sifat benar tu, benar kita nak minta maaf. Orang yang benar minta maaf ni dia tak buat dah. Ni hari ni minta maaf Allah, saya Allah minta maaf, esok buat pula, tu tak benar. Ataupun tak buat tu sebab apa? Sebab takut orang tahu, kat orang cela kita. Itu tak benar. Ni biar benar. Benar ni mana? Para ulama kata as-sidqu kas-saif, sifat benar tu macam ke pedang. Ma wudi'a fi syai', tidak diletak pada sesuatu illa qata'ahu, melainkan dia akan mengerak sesuatu itu. Benar sungguh-sungguh kita mengharapkan pengampunan daripada Allah. Benar sungguh-sungguh kita mengharapkan supaya Allah jadikan orang yang kita sakiti itu beri kemaafan kepada kita. Jiddan maknanya sungguh-sungguh, watanadabih. Fayakunu dzalika, maka jadilah itu fi masyiatillahi ta'ala yaumal qiyamah. Maknanya lepas pada tu kita serah bulat-bulat kepada Allah. Jangan duk takwil lah, jangan duk kata kat gitu Tuhan tak bagi kau, Tuhan tak buat, jangan duk takut, tu serah bulat-bulat kepada dia. Bila kita rasa takut, maka kita serah bulat-bulat kepada dia, gantung pengharapan kepada dia bahawa dia Maha Pengampun, dia boleh buat apa dia nak buat, maka waktu tu keresahan kita akan menjadi tenang. Janganlah kita kata dia dah maaf juga ke aku, dah pula aku jadi jahat, baik aku jadi jahat tu lah. Jangan Piramli kata kan, daripada hidup bergelombang dengan dosa, lebih baik mati dijilat neraka dalam semerah padi. Mana? Itu kata-kata yang terlalu mungkar. Kata-kata yang terlalu mungkar. Tapi dia berlakon. Dia berlakon. Walaupun muka tu lakon tapi muka juga. Kita jangan buat gitu. Daripada aku dosa, tak apalah. Buat teruslah dosa, biar jadi ahli neraka lah bila-bila. Puas hati. Jangan pula kita kata macam ada setengah orang dia buat ngaji. Kata kan, kalau dah kita dosa ni buat banyak-banyak. Buat banyak-banyak. Pergi malaikat gerang, malaikat pelakon kuat-kuat telagak belah dia. Mana tak masuk lah neraka. Wala'iyadzubillah. Tak boleh nak main kita tak? Tak boleh sama sekali. Fayakunu zalika fi masyiatillah, maka itu akan berada dalam masyiah Allah pada hari kiamat. Mana Tuhan boleh buat apa yang dia nak buat. Warraja'u minhu bi fadlihi al-azim, dan mengharap daripada Allah. Kita juga kena mengharap daripadanya, daripada Allah Subhanahu wa taala, bi fadlihi al-azim, menerusi anugerah dia yang maha agung, wa ihsanihi al-amim, dan ihsan dia yang terlalu luas. Ihsan dengan makna kebaikan daripada Allah. Antara bentuk kebaikan
diberi pengampunan. Antara bentuk kebaikan, dilembutkan hatilah lawang, sehingga lawang tu memberi kemaafan kepada kita. Amim yang umum, dunia dan juga akhirat. Dunia dan juga akhirat. Itu sifat ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia dan juga di akhirat kita tak terlepas daripada ihsannya Allah Subhanahu Wa Taala. Annahu idza alima sidqa, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, idza alima, apabila dia tahu, as-sidqa, ada sifat benar. Benar untuk dapat pengampunan, benar untuk kembali kepada Tuhan, benar supaya Tuhan lembutkan hati orang, beri kemaafan kepada dia. Min qalbil abdi, daripada hati seseorang hamba yang bersalah itu, fa innahu yurdi, maka sesungguhnya Allah pasti akan meredakan khusama'ahu, musuh-musuh dia tadi, orang-orang yang dia sakiti tadi tu. Min khizanati fadlihi, daripada khizanah, daripada gedung fadlihi, anugerah dia. Iaitulah Tuhan jadikan begitu semata-mata dengan anugerah dia yang diumpamakan macam ke khizanah. Khizanah itu dia apa dia? Gedung dia. Gedung Tuhan yang tak pernah berkurangan. Wala hukma, dan seseorang itu tidak dikenakan apa-apa hukuman. Hak yang lagi hebat bukan setakat hukuman nak dikena, bahkan dihapus daripada suratan amalan. Kalau hukuman tak dikena, itu dinamakan dengan maghfirah. Kalau dihapus daripada suratan amalan seakan-akan tidak pernah buat kejahatan, itu dinamakan dengan al-afu. Dua peringkat, maghfirah dengan afu. Maghfirah daripada perkataan ghafrun. Ghafrun maknanya tutup. Benda ada tapi tutup. Itulah dosa tu ada tapi tutup, tidak dikenakan hukuman. Al-afu, haku tu tak ada terus dalam suratan amalan. Kalau kita naknya al-afu, kalau tak boleh afu, maghfirah pun maghfirah lah. Orang kata daripada badak baik kuda, sebab kita tak mampu berhadapan dengan api neraka. Wala'iyadillah. Fa'lam, hendaklah kamu tahu, hadhihi haqquha rasyidan, hendaklah kamu tahu dengan sebenar-benarnya, rasyidan, dalam keadaan kamu waras. Maka boleh ambil tindakan yang betul selepas daripada itu. Fahadi, dan yang inilah dia. Maknanya itulah, kalau mu dosa gini, maka itulah cara untuk kamu nak selesaikan dosa itu, supaya kamu tidak terperangkap dalam kesialan dosa. Supaya kamu masuk dalam kategori taibun. Kamu bukan lagi duduk dalam status musirrun. Musirrun ni orang yang berterusan dalam melakukan dosa. Taibun, orang yang bebas diri dia daripada dosa. Baik. Ya Allah, iqra. قال رحمه الله تعالى: فإذا أنت عملت ما وصفناه وبرأت القلب عن اختيار مثلها في المستقبل فقد خرجت من الذنوب كلها، وإن حصلت منك تبرئة القلب ولم يحصل منك قضاء الفوائد وإرضاء الخصوم فالتبعات لازمة وسائر الذنوب مغفورة. Baik. Fathallahu lak. Fa idza anta amilta ma wasafnahu, apabila kamu telah melakukan apa yang kami sifatkan ini. Ibadah, dosa dengan Tuhan dua. Buana cara nak taubat dia. Dosa dengan manusia empat. Buana cara nak berpak ke berapa? Dosa dengan manusia. Dosa pada diri dia, dosa pada irdi dia, maruah dia, dosa kepada kehormatan dia, dan dosa kepada agama dia. Ada empat. Dosa kepada harta dia segi. Nak 5. Jadi dia kabar dah buana. Kalau harta orang kita ambil, kena pulang semula. Ataupun kena minta halal. Kena bayar. Kalau tak nak pulang, tak nak minta halal. Itulah selesai. Mana Imam Ghazali kata, fa idza anta amilta, apabila kamu melakukan ma wasafna, apa yang telah kami sebut ni, wa barra'ta al-qalba, dan kamu bersihkan hati kamu, an ikhtiyari mithliha, daripada nak buat yang seumpamanya fil mustaqbal, pada masa yang akan datang. Dengan makna mana cara kita bersihkan tabri'ah hati kita daripada buat pada masa yang akan datang dosa yang sama, dengan cara kita berazam, dengan keazaman yang kuat, azaman yang benar,
untuk tidak mengulanginya lagi pada masa yang akan datang. Mana kalau kita buat gitu, faqad kharajta minadz-dzunubi kulliha. Sesungguhnya kamu telah keluar daripada dosa semuanya. Dengan makna kamu telah terlepas daripada kesialan dosa itu. Wa in hasalat minka tabri'atul qalbi, jikalau telah terhasil daripada kamu, orang kata tabri'ah ni lepaslah dari sudut hati. Tabri'atul qalbi makna hati kita dah bebas dah daripada dosa, dengan makna kita taubat dah. Makna kita dah berazam untuk tidak mengulanginya dah, dan kita dah berhenti dah, kita tak nak dah. Walam yahsul minka qada'ul fawaid, tapi masih belum terhasil kamu qada' akan perkara yang difardukan. Yang fardu kamu masih lagi tak qada'. Tapi taubat kamu tu okey dah lah. Maknanya kamu dah semayang, kamu tak tinggal lagi semayang sebagai contohnya. Kemudian kamu menyesal dengan apa yang kamu tinggal sebelum pada tu, dan kamu berazam untuk tak nak tinggal belaka dah. Walam yahsul minka qada'ul fawaid, tapi masih belum terhasil daripadamu menunaikan yang luput tu, fawaid, sesuatu yang luput daripada kamu, kewajipan-kewajipan yang luput tu. Wa irda'ul khusum, dan luput daripada kamu untuk selesai masalah kamu dengan orang yang kamu sakiti tu, al-khusum. Dengan makna mu tak minta maaf lagi dengan dia, kamu taubat je, tapi dengan dia tak selesai lagi. Fattabi'atu lazimah, maka tabi'at maknanya hak ataupun kewajipan itu lazimah, masih lagi melekat pada kamu. Dengan makna mu kena buat juga benda-benda. Kalau mu tak buat, ada dosa hak bahagian benda tu. Wasairi zunub maghfurah, sekalipun segala dosa kamu telah diberi pengampunan oleh Allah. Tapi hak bahagian dengan orang, hak bahagian fardu tu tetap kamu akan dipersoalkan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan dah apung hak tu, maka boleh nyakit kamu. Kecuali kita dah mula qada' yang fardu. Kita tinggal 30 tahun kita tinggal sembahyang. Kemudian kita dah menyesal, kita dah tak nak tinggal sembahyang lagi, kita berazam tak nak tinggal. Kemudian kita dah mula untuk qada'. Kita buat jadual dah. Kita nak qada' benda tu. Tapi dalam 2 kali je mati. Tak pelik. Semua kesilapan kita tu akan diberi pengampunan oleh Allah. Sebab kita dah mula buat apa yang Tuhan suruh kita buat. Tidak disyaratkan semua sekali baru terlepas dah. Itu semuanya bergantung kepada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya Allah. ولهذا الباب شرح يطول فلا يحتمله هذا المختصر. وانظر كتاب التوبة من كتب إحياء علوم الدين أولا، وكتاب القربة إلى الله ثانيا، وكتاب الغاية القصوى ثالثا. تجد فوائد كثيرة وشرحا جما، والذي ذكرناه هنا هو الأصل الذي لا بد منه وبالله التوفيق. طيب، ولهذا الباب، dan bagi bab ini, bab taubat ni, syarhun yatul, ada huraian yang cukup panjang. Tapi untuk nak makan le, ni dah cukup. Untuk nak makan le cukup dah. Untuk nak jadi ahli ibadat, okey dah sekadar ni. Tapi perbincangan dia masih lagi panjang. Pecahan dosa, ada dosa besar, ada dosa kecil. Pandangan ulama tentang dosa, ada yang kata ada dosa besar, dosa kecil. Ada yang kata tak ada, bila sebut dosa semuanya besar. Banyak lagi perbincangan dia tentang taubat ni. Syarhun yatul, ada huraian yang panjang. Fala yahtamiluhu hadzal mukhtasar. Kitab yang ringkas ini, kitab Minhajul Abidin ini tidak mampu untuk nak mengandung semua perbincangan tentang taubat itu. Jadi kalau nak panjang lagi, wanzur, perhatilah, telitilah, tengoklah kitab At-Taubah di dalam kitab At-Taubah min kutubi Ihya' Ulumuddin, daripada himpunan kitab-kitab dalam Ihya' Ulumuddin. Ihya' Ulumuddin itu ada 40 buah kitab dalam tu. Ada 40 buah kitab dalam 4 bahagian. Setiap satu bahagian tu ada 10 buah kitab. Antara kitab yang dalam di antara kitab-kitab dalam kitab Ihya' Ulumuddin, banyaknya kitab situ. Di antara kitab dalam kitab-kitab yang terdapat dalam kitab Ihya' Ulumuddin, iaitulah kitab At-Taubah. Situ lumak Imam Ghazali cerita.
dalam bahagian al-munjiyat. Permulaan bahagian munjiyat. Dia kitab Ihya ni dia ada 4 bahagian. Pertamanya bahagian al-ibadat. Tak, ibadat tak silap. Yang keduanya bahagian muamalat. Yang ketiganya bahagian muhlikat. Yang keempatnya bahagian munjiat. Setiap satu bahagian tu ada 10 kitab. Jadi campur semua ada 40 kitab. Mana 40 kitab tu kalau kita baca dan kita amal dah cukup dah. Untuk dijadikan manual kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikata baca situ. Kalau nak panjang lagi baca situ. Awalan mula-mulanya. Wa kitabul qurbah ilallah. Ini kitab qurbah ilallah khusus Imam Ghazali. Buat suti kitab yang membicarakan tentang bagaimana kita nak dekatkan diri kita kepada Allah. Antaranya melalui taubat. Sanian yang keduanya. Mana yang pertamanya baca kitab Ihya Ulumuddin. Yang keduanya baca kitab Al-Qurbah ilallah. Wa kitab Al-Ghayatul Quswa. Nama kitab karangan Imam Ghazali juga. Salisan yang ketiganya. Tajid kamu akan dapati. Bila membaca kitab-kitab ni, tajid kamu akan dapati fawaidah katsirah, ada faedah yang cukup banyak. Wa syarhan jamma ay syarhan katsira. Syarahan yang cukup banyaklah, yang cukup luas. Wallazi zakarnahu hahuna, apa yang kami sebut di sini wal aslu, ni sebagai asas dia. Allazi la budda minhu, yang tak dapat tidak bagi seseorang yang nak bertaubat. Mana untuk nak makan sini pun cukup dah. Untuk nak makan untuk nak jadi hamba Allah, nak jadi abdullah, supaya ibadat kita diterima oleh Allah, ni pun cukup dah. Mana kalau kita beramal dengan ni insya-Allah dah. Kecuali ada masalah-masalah yang rumit-rumit, waktu kena refer kepada kitab-kitab sunnah lah. Wabillahi taufiq, dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah taufik itu. Dengan makna Allah sahajalah yang bagi taufik. Billah, dengan Allah, maksudnya kita tak ada daya nak upaya untuk nak dapatkan taufik itu, melainkan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faslun summa i'lam yakinan anna hadhil aqabah aqabatus sa'bah. Aqabah ini aqabah yang payah. Payah kita nak dapat. Tapi bagi orang yang bersungguh-sungguh, ada sifat benar dalam hati dia, dia akan mampu merentasi aqabah ini dengan selamat dan dengan selamat dan dengan berjaya. Selamat dan juga berjaya bagi orang yang benar. Ja'alanallahu minas shadiqin, dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang benar. Amin ya rabbal alamin. Kita berhenti situlah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada soalan tak? Ada. Hurmah dengan al-'ir lebih kurang sama lah, tapi ada beza juga kerana Imam Ghazali dia pisah dua tu. Hurmah ni macam al-'ir ni kita panggil maruah. Maruah ni maknanya kita jatuhkan maruah dia. Kalau hurmah ni kehormatan dia yang kait dengan anak bini dia, kait dengan keluarga dia. Tu biasanya begitu. Walaupun makna dia tu hampir-hampir antara irdun dengan al-hurmah. Hurmah dengan makna sesuatu yang haram kita langgar. Hak kepada seseorang yang tak boleh kita langgar. Kalau maruah ni, maknanya kalau kita buat, dia akan menjatuhkan image dia. Menjatuhkan image dia pada mata orang. Ala kulihannya dia dekat-dekat. Maknanya sesuatu yang menjadikan orang itu dipandang buruk. Sesuatu yang orang tak suka untuk kita buat. Mana? Kosong-kosong dia tu. Kalau kosong-kosong tu diertikan dengan makna maaf, tak ada masalah. Kalau kosong-kosong tu maknanya telur nak letak atas kepala, telur mau pelang tu tak boleh. Telur pelang. Kalau dia faham dan istilah itu digunakan, tak ada masalah. Yang pentingnya dia faham, kita minta maaf dengan dia, dan kita faham bahawa dia telah memaafkan kita. Ayat tafsir masalah dia. Kena tafsir lah. Kena tafsir. Maknanya saya pun ambil duit awak dulu 50 riyal.
kosong-kosong dah saya minta maaf. Mana boleh kosong-kosong, bayar dulu. Tak, dia kata ni bayar. Ni bayar. Biasanya kosong-kosong tu orang royak lah. Ha? Biasanya orang royak dia kosong-kosong ni. Tak selesai gitu tak tahu. Tak tahu, kecuali kalau kita bagi tahu kepada dia menyebabkan mudaratnya lagi besar. Itu tak wajib kita tahu. Tapi kalau mudaratnya tak besar, kalau kita ambil duit orang, tu kita kena khabar. Dan dia tak ada masalah. Aku ambil duitmu dulu. Kamu cari tak ada tu, aku ambil sebenarnya. Ni aku nak ganti pula. Mari dia kata gitu. Carilah menduk lepas tu kita ke kosong-kosong. Tak ada masalah. Ada. Jadi dosa dengan orang ni payah. Baik orang buat kenanyak kita daripada kita buat kenanyak ke orang. Baik orang buat kenanyak kita. Bila orang kenanyak kita, maknanya kita banyak dapat pahala di sisi Allah. Tapi kalau kita buat kenanyak ke orang, kita berhadapan dengan dakwaan dia. Nanti dia tak akan dakwa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tapi orang hak bodoh dia kata baik kita buat ke orang daripada orang buat kita. Tukar. Antara orang bodoh dengan orang yang cerdik. Orang yang cerdik, baik orang buat kita daripada kita buat ke orang. Orang bodoh kata bodoh orang ni. Baik kita buat ke orang daripada orang buat kita. Baru ada maruah apa? Dia tafsir maruah salah, dia tafsir cerdik pun salah. Dia tafsir cerdik ikut dia punya kepala otak dia. Yang penuh dengan tahi. Baik, ada soalan lain? Orang tua dari kita, dia pegang yang terdapat dia tak nak pojok. Misalnya dia salahnya. Tapi dia tak pegang ke terdapat. Tak apa kodok. Itu suruh ke dia lah. Mana dia tak apa cerdik lah tu. Kalau dia cerdik, mana-mana mazhab pun akan kata solat fardu lebih besar pahala dia daripada solat sunnah. Dan jumhur ahli sunnah wal jamaah kata wajib qada. Antara yang kata tak wajib qada hanyalah Imam Ibn Taymiyah seorang sahaja. Ataupun orang-orang yang sepandangan dengan dia. Jadi hak mana nak gaguh hak mana tu? Kalau dia qada, dia pasti akan dapat pahala fardu. Dan pasti dia akan terlepas daripada dosa dia tu. Dia tak ada khilaf. Tapi kalau dia buat sunat saja, ada khilaf. Jumhur ulama kata tak lepas lagi. Pertamanya dia terlepas satu perkara yang dia perlu dalam hidup dia. Yang kedua dia mendedahkan diri dia kepada hukum. Kalaulah isyihad tu salah, maka boleh nyawa sungguh lah ni. Sebab dia babi. Dia nak ikut Nabi kata, "Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadi al-a'zam." Bila mu tengok khilaf, mu kena ikut hak ramai, hak majoriti. Mana? Tapi kita nak kata gua ni, dia nak pegang gitu sebab dia nak ikut Imam Ibn Taymiyah. Kita ikut mana awak? Tak nak kata benda. Tak boleh nak marah. Kita dah nak kata mu ni sesak, mu ni tak boleh lah. Tapi rugilah, rugi sangat-sangat. Sepatutnya masa tua-tulah dia cover apa yang telah terlepas daripada hidup dia. Sepatutnya. Tapi kerana kejahilan, kerana salah faham tentang agama, menyebabkan dia biarkan apa yang telah lepas tu begitu. Tak, kita gaji kita sehari 18,000 tuan-tuan. Dan kita diberi peluang untuk cover semula lepas pada kita patching. Dalam keadaan kita masih lagi nak kerja tapi dah kena patching wajib dah. Diberi peluang untuk kita cover semula hari-hari yang kita dah mari kerja dulu tu. Kalau orang cerdik kan ni, dalam keadaan dia nak duit lah. Dia tak mahu duit dah, tak kisah. Kau tengok, peluang besar. Dia tak kata, ini menyusahkan. No, sebab dia nak benda tu. Dan kita semestinya nak kepada pahala yang banyak sebagai bekalan kita nak kembali kepada Tuhan. Mana? Jadi kita kena betul lah. Tugas kita kena betul kefahaman dia tu. Ini bukan bebanah wajib. Ini peluang. Peluang untuk nak cover semula apa yang terlepas. Dan buatlah setakat mana yang kita mampu. Bukan makna kena qada 40 tahun tu sekaligus. Tak makan, tak minum sampai aku kering, mati gitu je. Bukan. Mana buat jadual lah. Setiap kali habis sekali semayang, qada. Daripada semayang sunat, baik semayang waktu. Daripada semayang sunat, baik semayang waktu. Qada. Berasa rajin sikit anak main sunat juga. Main sunat. Tapi kita tak korbankan yang fardu tu. Baik. Bahkan setengah ulama kata haram kalau kita duduk sibuk dengan hak sunat sehingga kita meninggalkan yang hukumnya haram.
Dosa dah pula. Bukan boleh pahala, boleh dosa dah pula. Jadi perbuatan dia tu semata-mata meletakkan diri dia dalam konflik. Dalam benda yang tak selamat. Benda yang tak selamat. Soalan lain deh? Tu kita perlu minta maaf. Hari-hari raya minta maaf dah. Dia hok berasa hati belum ni ada gurau apa-apa, dia kata tak apa. Maaf lah. Kadang benda kita tak tahu tu, rupa-rupanya apa? Banyak. Kerana kita tak sensitif, hati kita tak hidup, jadi kita tak sedar bahawa benda yang kita buat itu berdosa. Itu kita perlu sangat. Orang kata hari raya, setiap kali jumpa, salah, minta maaf. Buat benda-benda yang boleh menggugurkan kita punya dosa. Sesama kita. Mana kalau kita dah buat gitu dah, Tuhan tahulah. Benar tak benar kita ni. Hak ada sikit-sikit itu tak pelik kalau dia nak bagi pengampunan semuanya. Hak ni hak kita syak sendiri ni, kita rasa kita ada dosa ni. Padahal dosa berkelum. Hak ni boleh nyok sungguh. Jadi kita kena cermat lah, kena berhati-hati. Antara 5 ni hak paling bahayanya kita serang kepada agama seseorang. Itu paling bahaya sekali. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumat كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قطر أنسى وذكر رب وفقنا ووفق لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء على الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا وأننا على لظى أشرفنا فاتب توسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب بالمصطفى الرسولي بالمصطفى الرسولي بالمصطفى الرسولي صلى وسلم ربي آله وصحبه فالحمد للإله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه